Melaka ialah sebuah negeri yang terkenal dengan sejarahnya. Melaka juga terletak di pantai barat semenanjung Malaysia serta bersempadan dengan negeri Johor dan negeri Sembilan. Negeri ini ialah negeri yang kedua terkecil di Malaysia selepas Perlis. Keluasannya cuma 1,657 km persegi. Panjangnya dari utara ke selatan ialah 40 km dan lebarnya dari barat ke timur ialah 69 km. Sektor pelancongan dan perkilangan ialah sektor utama dalam menjana ekonomi negeri ini. Melaka telah mengamalkan slogan "Melawat Melaka bererti melawat Malaysia". Melaka kaya dengan tempat-tempat yang menarik dan bersejarah. Terdapat peta pelancongan yang disediakan oleh Melaka. Menurut catatan sejarah, nama Melaka telah lama wujud, iaitu daripada nama kesultanan yang diasaskan oleh Parameswara atau Sultan Iskandar Shah. Melaka juga disebut sebagai negeri yang bernaung di bawah Siam dalam tahun 1360. Untuk pengetahuan umum, Melaka ialah sebuah negeri yang terkenal dengan sejarahnya. Melaka terletak di pantai barat semenanjung Malaysia serta bersempadan dengan negeri Johor dan negeri Sembilan. Sejarah Melaka bermula apabila Parameswara, putera raja dari Palembang, telah terlibat dalam peperangan merebut takhta kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-14. Walau bagaimanapun, cerita yang diterima umum ialah cerita yang mengaitkan nama itu dengan sebatang pokok yang disebut sebagai Pokok Melaka. Seterusnya, menurut sejarah, sewaktu Parameswara sedang memburu, tiba-tiba seekor pelanduk putih dengan gagahnya menendang anjing baginda hingga jatuh ke laut. Baginda terpegun dengan peristiwa ganjil itu, lantas berpendapat bahawa tempat itu sangat sesuai untuk dijadikan tapak negeri. Parameswara telah memeluk Islam melalui seorang ulama dari Jeddah pada tahun 1414, telah meletakkan asas kemajuan negeri Melaka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam yang terulung di rantau ini. Melaka terus terkenal sebagai pusat perdagangan Melayu di pantai timur. Antara barang dagangan yang boleh didapati di Melaka adalah seperti sutera dan porselin dari China, kain dari Gujarat dan koromandel di India, kapul barus dari Borneo, cendana dari timur, buah pala dan bunga cengkeh dari Molucas, emas dan lada hitam dari Sumatera serta timah dari tanah Melayu. Faktor kegemilangan Melaka. Pertama ialah faktor semula jadi dan geografi. Kedudukan geografinya yang terletak di tengah-tengah jalan lautan perdagangan antarabangsa dan berperanan sebagai penyumbang pasaran perdagangan utama di benua India dan benua China. Memiliki kelebihan dari segi kedudukan di pertemuan angin monsun, iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Kedudukan Melaka di Selat Melaka kerana selat ini ialah sebuah lorong sempit yang mesti dilalui oleh semua pedagang luar untuk ke mana-mana sahaja. Kekayaan sumber asli, hasil persekitaran dan hasil hutan. Orang Melayu pesisir memainkan peranan penting sebagai penjual dan pengedar hasil hutan. Emas dan biji timah menjadi hasil sumber utama di Melaka. Kedudukan semenanjung tanah Melayu yang terlindung oleh Pulau Sumatera menggalakkan pertumbuhan plankton. Faktor kegemilangan Melaka kedua iaitu faktor ekonomi. Melaka dilimpahi kemewahan barang-barang dagangan dari negara luar. Selain itu, kekayaan hasil serantau seperti rempah ratus, hasil rotan, kayu dan damar sebagai barang dagangan yang penting pada ketika itu. Melaka muncul sebagai sebuah pelabuhan perdagangan utama dan berperanan sebagai pelabuhan interport yang maju. Faktor kegemilangan Melaka yang ketiga ialah
faktor politik dan pentadbiran. Hubungan rapat antara Melaka dan China memberi peluang kepada Melaka memperoleh perlindungan politik. Hal ini dapat mengelakkan Melaka dari ancaman Siam yang kuat pada ketika itu. Melaka mempunyai ciri-ciri keselamatan dan ketenteraan yang lengkap, terutamanya dengan adanya penglibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan. Melaka juga mempunyai tokoh perbendaharaan yang tersusun, termasuklah sistem cukai dan jual belinya. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan membolehkan komunikasi di Melaka berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah kejatuhan Majapahit. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Majapahit. Yang pertama ialah konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masihi. Faktor perebutan tahta ini melibatkan Beri Wirabumi, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Faktor seterusnya ialah tidak ada penerus handal. Faktor runtuhnya Majapahit lainnya adalah tidak adanya penerus setelah Hayam Wuruk wafat. Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cekap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Faktor seterusnya ialah banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Krisis sosial, ekonomi dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara vasal iaitu negara-negara bawahan Majapahit memerdekakan diri. Negara vasal menganggap bahawa Majapahit sudah tidak lagi mampu untuk memberikan keuntungan maupun perlindungan terhadap wilayah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan Majapahit perlahan tidak memiliki kawan. Antara sebab kejatuhan Melaka. Yang pertama, pada tahun 1511, ibu kota Melaka telah jatuh ke tangan Empayar Portugis, di mana Sultan Melaka terakhir iaitu Sultan Mahmud Shah berundur ke kawasan empayarnya yang lebih jauh dari ibu kota. Seterusnya, keturunannya menubuhkan dinasti pemerintahan baharu di Johor dan Perak. Sebab yang kedua ialah pemerintahan Sultan Mahmud Shah mempunyai rancangan jahat dan pilih kasih. Beliau bukan seorang raja yang cekap, akan tetapi beliau juga seorang mangsa keadaan. Sultan Mahmud merupakan sultan yang zalim dan bermasalah. Oleh kerana itu, kelemahan berlaku pada pentadbiran yang telah melemahkan keseluruhan aspek dalam kerajaan Melaka. Sebab ketiga kejatuhan Melaka ialah kerana Sultan Alauddin Riyad Shah mangkat pada usia yang masih muda dan digantikan oleh anaknya iaitu Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah memerintah Melaka sehingga tahun 1511. Saat itu ibu kota kerajaan tersebut diserang tentera Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Serangan dimulai pada 10 Ogos 1511 dan berjaya ditawan pada 24 Ogos 1511. Sultan Mahmud Shah dapat melarikan diri ke Bentan dan mendirikan ibu kota baru di sana. Pada tahun 1526 pula, Portugis telah menghancurkan Bentan dan Sultan kemudian melarikan diri ke Kampar. Sebab yang terakhir kejatuhan Melaka ialah Sultan Mahmud lari ke Bentan kemudian melarikan diri pula ke Kampar dan mangkat di sana. Sultan Mahmud Shah berpindah ke selatan dan mengasaskan Kesultanan Johor sebagai pusat dagangan saingan kepada Melaka. Ketika di Pulau Bentan, beliau diberikan ufti dan kesetiaan dari kawasan-kawasan sekeliling yang diberinya sewaktu beliau masih menjadi Sultan Melaka. Sultan Mahmud Shah menjadi ketua gabungan Melayu dan berkali-kali menyerang Melaka. Pada tahun 1525, Laksamana Hang Nadim berjaya mengepung kota Formosa sehingga pihak Portugis terpaksa membuat catuan makanan dari Goa. Seterusnya, pada 1526,
Pihak Portugis membalas dengan seangkatan kapal yang sangat besar di bawah Pedro Mascarenhas dan memusnahkan ibu kota Bintan. Seterusnya, Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Kampar dan akhirnya Sultan Mahmud Shah mangkat 2 tahun kemudian pada tahun 1526. Faktor kejatuhan Melaka. Yang pertama, kelemahan pemimpin. Kematian Tun Perak. Selepas kematian Tun Perak, jawatan bendahara telah diambil alih oleh Tun Mutahir yang berketurunan India Muslim. Kelemahan pentadbiran Tun Mutahir, bersikap pilih kasih sehingga timbul perasaan iri hati. Difitnah cuba mengatasi kekayaan Sultan. Dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sultan. Yang kedua, kelemahan askar Melaka. Askar Portugis lebih terlatih. Askar Portugis mendapat sokongan dari pangkalan tentera di Goa India. Angkatan Perang Melaka tidak mempunyai struktur yang lengkap. Yang ketiga, kedatangan Portugis. Portugis telah menghantar sepasukan peninjau dengan 5 buah kapal yang diketuai oleh Diego Lopez de Esquerra. Angkatan itu tiba di Melaka pada 11 Ogos 1509 dan de Esquerra menghantar salah seorang nahkodanya mendarat dengan membawa warka dan hadiah dari Raja Portugis kepada Sultan. Yang keempat, masalah perpaduan. Persaingan antara orang Melayu Muslim dengan orang India Muslim dalam mendapatkan pengaruh antara Laksamana Khojar Hasan dan Tun Mutahir. Raja Manelia menduduh Tun Mutahir ingin mengatasi kekayaan Sultan.